Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran Munakahat Darjah 5. Jadi sebagaimana biasa, anak-anak bersedia dengan kitab Munakahat dan boleh buka muka surat 27. Dan hari ini kita akan menyambung pelajaran yang ketiga, iaitu tolak ta'liq. Apa dia anak-anak? Tolak ta'liq. Okay, sebagaimana biasa, mana-mana yang Ustaz gariskan, anak-anak garis pada kitab dan dia merupakan nota yang perlu anak-anak salin dalam buku nota Munakahat. Okay, yang pertama kita pergi pada tajuk yang subtopik yang pertama, iaitu pengertian talak ta'liq. Okey, gariskan talak ta'liq iaitu maksudnya iaitu talak yang disertai syarat. Maksud talak ta'liq iaitu talak yang disertai syarat. Sebelum itu, mari kita tengok contoh lafaz ta'liq selepas akad nikah. Dalam negeri Johor, selepas proses akad nikah berlaku, pengantin lelaki kena melafazkan ta'liq, iaitu satu lafaz yang untuk dilakukan oleh pengantin lelaki dan mesti didengar oleh pengantin perempuan. Okey. Anak-anak boleh tengok pada muka surat 27 dan Ustaz bacakan di sini. Lafaz ta'liq bagi pengantin lelaki: manakala saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut, padahal ia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, dan manakala sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan talak khulu'. Atau jika saya ghaib daripada isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih, jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata, ia tiada tunggu lagi akan saya, dan manakala sabit aduannya, maka tertalaklah satu talak. Demikian lafaz ta'liq saya. Ini adalah lafaz ta'liq yang dilafazkan oleh pengantin lelaki selepas akad nikah. Di mana di sini ada beberapa perkara yang talak itu disyaratkan ataupun disangkutkan dengan beberapa perkara. Jika perkara itu berlaku, maka berlakulah talak di antara pasangan tersebut. Okey, ini boleh kamu lihat dalam proses akad nikah. Okey. Seterusnya pada muka surat 28. Okey, talak ta'liq boleh berlaku apabila menyandarkan talak dengan sesuatu perkara, seperti maknanya talak itu akan terjadi dengan disandarkan dengan sesuatu perkara. Seperti yang pertama, disandarkan dengan tempoh masa. Contohnya, suami berkata, pada bila-bila masa sampai kawanmu tiba,
jatuhlah talak ke atasmu. Bila-bila masa. Maksud di sini, suami berkata macam itu jika ada kawan, kawan isterinya itu datang ke rumahnya, maka jatuhlah talak satu ke atas isteri tersebut. Jadi disandarkan kepada tempoh masa. Okey, yang seterusnya muka surat 28 juga. Yang kedua, disandarkan dengan tempat. Contohnya, suami berkata, jika engkau pergi ke rumah Polan, engkau tertalak. Ini maksudnya, jika isteri itu pergi ke rumah yang dimaksudkan oleh suami itu, maka jatuh talak. Ataupun kalau kamu balik ke rumah ibu kamu, jatuh talak. Itu maksudnya. Dikaitkan dengan tempat. Yang ketiga, disandarkan dengan keadaan tertentu. Contohnya, jika berlaku gempa bumi sekali lagi, maka jatuhlah talak ke atasmu. Ini dikaitkan dengan keadaan tertentu, kaitkan dengan gempa bumi. Dan jika berlaku gempa bumi, maka automatik talak itu terjatuh. Mana yang saya garis itu kamu buat nota. Contoh seterusnya, sekiranya engkau hamil atau haid, maka jatuhlah talak. Keadaan isteri itu, kalau dia hamil, maka jatuh talak. Ini perkara-perkara macam ini, besok kalau kamu sudah berumah tangga, fikirkan dahulu. Kepada pihak lelaki, fikirkanlah sebelum kamu kaitkan talak itu dengan satu perkara. Fikirkan buruk baik perkara itu. Seterusnya, buka muka surat 29. Kita tengok yang keempat. Disandarkan pada perbuatan suami atau isteri. Perbuatan. Yang pertama, tempoh masa. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, keadaan tertentu. Dan yang keempat, perbuatan suami atau isteri. Contohnya, jika aku, iaitu suami, pergi ke rumah si Polan, maka jatuhlah talak. Ini dia mengatakan dia pula, kalau aku pergi ke rumah tu, jatuh talak. Itu. Yang tadi, jika engkau pergi ke rumah si Polan, itu suami tujukan kepada suami, isteri. Tetapi sekarang dia katakan dia pula, kalau aku pergi ke tempat itu, jatuh talak. Contoh yang kedua tu, jika engkau mengemas rumah, maka jatuhlah talak. Mungkin suami tak bagi isterinya kemas rumah sebab takut ada benda yang perkara yang disorokkan tu terbongkar rahsia. Jadi dia bagi talik talak. Kau kemas rumah, jatuh talak. Nombor 3 ini, jika dia lupa atau dipaksa atau tidak tahu langsung adanya talik tersebut, maka tidak jatuh talak. Kalau dia terlupa dengan syarat itu, tidak jatuh talak. Seterusnya, muka surat 29. Kita tengok pada syarat sah talak ta'liq. Gariskan. Yang pertama, isteri masih dalam ikatan
perkahwinan atau masih dalam edah raja'i. Maksudnya isteri masih lagi dalam kekuasaan suami ataupun masih lagi dalam ikatan perkahwinan. Kalau edah bain, edah talak 3, tak termasuk dalam, tidak sah talak ta'liq sebab dia bukan isteri ni lagi. Selagi dia bernama isteri, walaupun dalam keadaan edah raja'i, talak 1 dan talak 2, ta'liq talak itu sah. Yang kedua, isteri berada dalam kekuasaan suami yang boleh diceraikan. Maksudnya sama juga, dia masih lagi isteri kepada suami itu. Yang ketiga, suami memenuhi syarat mutalliq ketika melafazkan talak. Suami masih memenuhi syarat mutalliq ketika melafazkan talak. Apakah syarat-syarat mutalliq ini? Iaitu baligh, berakal dan dengan kemahuannya. Jadi suami memenuhi ketiga-tiga syarat itu baru sah talak ta'liqnya. Dan yang keempat, perkara yang dita'liqkan hendaklah pada perkara yang belum ada atau belum berlaku. Kalau dah benda tu dah lepas, tak bolehlah nak apa. Contohnya kalau contohnya apalah yang benda yang berlaku, katakanlah bila mati bapa aku, jatuh talak, padahal bapa dia dah mati 10 tahun lepas. Tak boleh. Jadi kena dikaitkan ataupun disandarkan dengan perkara yang belum berlaku dan ataupun akan berlaku. Okey, seterusnya buka muka surat 30, masih lagi dalam tajuk syarat sah talak ta'liq. Di sini kamu lihat ada beberapa perkataan ta'liq dan contoh lafaz ta'liq. Di sini ada 6 perkataan yang menunjukkan perkataan ta'liq. Okey, kita tengok yang pertama, siapa? Man. Contohnya, siapa saja daripada kawanmu masuk ke rumah ini, jatuhlah talak ke atasmu. Orang, siapalah. Siapa saja kawan kamu yang masuk dalam rumah, kau ajak masuk dalam rumah aku, jatuhlah talak. Contohnya, itu dalam bahasa kita lah. Yang kedua, jika. In dalam bahasa Arab. Jika engkau melanjutkan pelajaran tanpa izinku, maka jatuhlah talak ke atasmu. Jika. Yang ketiga, apabila. Iza. Apabila teman lamamu menghubungi kamu dan engkau melayaninya, maka jatuhlah talak ke atasmu. Kena bezakan maksudnya apabila, jika dan sebagainya. Yang keempat, manakala. Mata. Manakala aku tahu engkau berlaku curang dan benar perbuatanmu, maka engkau tertalak. Okey. Faham? Yang kelima, tiap-tiap kali. Kullama. Tiap-tiap kali engkau berbahasa kasar terhadapku, maka jatuh talakmu talak 1. Dan yang keenam, pada mana-mana. Ayu. Pada mana-mana waktu kawanmu tiba, maka tertalak engkau. Jadi ada 6 perkataan talak. Siapa, jika, apabila, manakala, tiap-tiap kali dan pada mana-mana. Jadi pada perkataan ta'liq ini, saya nak awak hanya salin perkataan sahaja. Contoh lafaz talak tak payah. Yang saya kotakkan biru itu saja yang kamu buat nota. Okay, yang terakhir, tajuk yang terakhir, hikmah talak ta'liq.
apakah kebaikannya Islam mengharuskan talak ta'liq ini. Yang pertama, gariskan tajuk dia. Yang pertama, sebagai perlindungan kepada isteri agar suami tidak menzalimi isteri. Sebagai perlindungan kepada isteri agar suami tidak menzalimi isteri. Itu kalau pada lafaz ta'liq tadi, pengantin lelaki tadi, kan ada diceritakan tentang kalau dia mengkasari tubuh badan, harta benda dan sebagainya, maka kalau dia isteri pergi mengadu ke mahkamah dan bayar RM1 sebagai tebus talak, maka jatuh talak. Jadi suami dalam keadaan itu suami kena berhati-hati sebab dengan lafaz perjanjian itu. Yang kedua, untuk memastikan suami dan isteri menghargai hak dan tanggungjawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Jadi suami dan isteri kena tahu tanggungjawab masing-masing. Suami kena menghargai hak isteri dan isteri kena menghargai hak suami. Dan yang terakhir, memastikan kerukunan hidup rumah tangga dapat dipelihara. Okey. Jadi sampai di situ saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebagaimana biasa, buat nota dan snapshot hasil kerja kamu dan hantar kepada Ustaz di Telegram personal Ustaz. Jadi akhir kata Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.